Tuan YTPIB kita yang menghormati Guru Penekanan Pentadbiran Encik Riki Suzana, Guru Penekanan HEM Encik Abdul Wahab, Guru Penekanan Curriculum Puan Rohana, Guru Penekanan Pendidikan Khas Encik Muhammad Halim, guru-guru dan para ibu bapa yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, dengan izinnya dapat kita berkumpul di majlis yang ringkas ini. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, saya mendengar Al-Fadhil Ustaz Muhammad Farhan bin Muhammad bagi memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka khallaqul 'azim, innaka as-sami'ul 'alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul 'arsyil 'azim, innaka barrul jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim ya Rahim, cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya Fa'al lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencelakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu jua kami serah segala urusan kami. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Farhan. Seterusnya, majlis diteruskan dengan ucapan penghormatan kita Encik Abdul Wahab Imam. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Encik Laidi bin Sarah, Guru Besar SK Gopeng Taman Kuping Baru, yang dihormati Yang Ketua PABG Encik Muhammad Faizal bin Reflis, yang saya hormati rakan-rakan ibu bapa, rakan-rakan ibu bapa yang dapat hadir pada majlis ringkas kita pada hari ini, iaitu pendaftaran anak murid tahun 1 sesi tahun 2023 dan 2024. Jadi saya ringkaskan sikitlah pada ucapan saya pada hari ini untuk makluman semua murid sekolah SK Gopeng Taman Gopeng berjumlah 635 orang, termasuk prasekolah. Mana di aliran perdana kita ada seramai 585 orang. Okey. Dan untuk hari ini, sesi pendaftaran hari ini, SK Gopeng hanya menerima seramai 105 orang murid untuk tahun 1 pada setiap tahun. Jadi jika melebihi pada jumlah itu, kami tidak akan perakukan. Ada ibu bapa yang merayu untuk ditempatkan di sini, tetapi kerana jumlah melebihi jumlah yang ditetapkan oleh pihak sekolah terpaksa tolaklah. Maknanya kami tidak perakukan. Jadi pada hari ini sekolah kita menerima 105 orang murid tahun 1 untuk sesi tahun depan. Cukup 105 orang. Kalau ada penambahan pun akan berlaku apabila murid yang ada yang daftar pada hari ini berpindah ke sekolah lain, kita akan terima masuk
murid lain. Itu prosesnya. Okay? Dan hari ini jika ada satu masalah berkenaan dengan pendaftaran ke SK GoPay. Saya dapat aduan lah bila kita di pejabat tu, cikgu saya nak ke sekolah ni, tapi mengapa nama saya ke sekolah sebelah? Isunya cuma apabila kita daftar secara atas talian, kita isi kod sekolah. Kod sekolah SK GoPay ABB. Nomornya 9001. Tetapi di sekolah sebelah juga namanya SK GoPay, tapi kodnya ABB. Di belakangnya 9001. Apabila ibu bapa daftar, namanya ke sana. Niat di sini, body di sana. Jadi bila berlaku macam tu, saya terpaksa tolak apabila jumlahnya lebih. Maknanya dia jadi sasaran murid yang akan saya tolak. Begitu berlaku pada prasekolah. Tahun lepas prasekolah mohon lebih daripada 50 orang. Bagaimana saya nak tolak? Siapa yang isi kod ABB, secara automatik saya tolak. Sebab kita terpaksa membuat pilihan. Saya tak tahu niat tuan-tuan dan puan-puan nak ada di mana. Saya cuma berdasarkan data dan maklumat yang ada pada kami. Itu ada jugalah isu tu. Jadi saya haraplah benda ni disampaikan kepada rakan-rakan kita yang lain supaya benda ni tidak berlaku. Merugikan tuan-tuan lah. Kadang-kadang kita berada di sebelah sini, terpaksa melintas jalan raya untuk hantar anak ke seberang jalan. Jadi maknanya dia agak merumitkan tuan-tuan, puan. Jadi saya maklumkan supaya benda ni tidak berlaku pada masa depan. Kita pilih sekolah yang berhampiran dan mudah pada diri kita. Okey. Jadi untuk hari ini kita ada buat sedikit ujian saringan. Nanti akan dijelaskan dengan lebih jelas oleh Tuan Guru Besar. Kita sediakan 3 bilik darjah. 1 bilik darjah yang kita muatkan 35 orang murid. Ada kelas A, B dan C. Hari ini kelas tu tidak menentukan apa-apa, cuma sekadar untuk tempat duduk. Janganlah anak A hari ini cikgu dah tahu anak dia bagaimana dia punya IQ, tak, bukan itu. Kita cuma letak supaya dapat kita susun dengan mudah. Cuma pada hari ini saya minta maaf sikit, perjalanan kita agak terganggu. Kita sasarkan permulaan majlis kita, program kita berjalan pada pukul 9 tepat. Tapi kerana perkara-perkara yang tak dapat kita elakkan dan anak-anak belum sampai pada masanya, jadi kita tangguhkan sikit. Kita mula 9.30 supaya anak-anak berada di kelas sana tu mengambil ujian pada masa yang sama, serentak dengan anak-anak yang datang lambat. Jadi kita lambat sedikitlah. Jadi saya minta maaf dahulu supaya tidak dapat kita perjelaskan. Baik, untuk hari ini pendaftaran ni kita sediakanlah pada tuan-tuan sedikit ada beberapa borang maklumat murid pun tuan-tuan ada isi. Satu, surat kebenaran untuk perkhidmatan kesihatan. Kalau tuan-tuan setuju, tuan-tuan tulis setuju. Tak setuju, tulis tak setuju. Tapi saya kena dapatkan juga borang kesihatan tu diserahkan kembali kepada pihak sekolah. Kerana borang kesihatan ni sangat perlu untuk PKD, Pusat Kesihatan Daerah. Mereka akan datang untuk rawatan tahun 1 untuk buat suntikan. Kalau tuan-tuan tak ada kebenaran situ, mereka tak akan suntik. Tetapi kalau tuan-tuan bagi kebenaran, dia akan cari kita sampai lubang cacing. Bila ada kebenaran, PKD akan sampai ke rumah, dia akan call rumah. Isu tahun lepas, budak tak hadir lama, dia tiap kali pejabat kesihatan daerah datang, dia tak datang. Sampai 3 kali. Akhirnya PKD ambil keputusan cari dia di rumah. Kena suntik juga. Itu maknanya kalau kita memudahkan urusan PKD jugalah. Kita setuju, dia kena cari. Kalau tak setuju, dia tak akan carilah. Cuma dia ambil surat itu sebagai bukti untuk dibuktikan kepada pihak Kementerian Kesihatan. Saya ada isu ni, saya dulu di sekolah
asli untuk cucuk malaria. Mereka sampai masuk naik bukit, cari murid yang daftar di sekolah yang tidak suntik malaria. Itu kalau budak ada di sekolah senanglah, kalau tak ada itu merumitkan kerja dan merumitkan juga pihak sekolah lah. Mereka akan datang ke sekolah untuk cari maklumat. Kita akan berurusan dengan dia berulang-ulang kali. Baik, seterusnya sesi persekolahan tahun depan kita bermula pada 20 hari bulan. 20 hari bulan 3. Mana hari itu murid akan datang seperti biasa pada waktu pagi dan kita adalah sesi pendaftaran tahun 1 secara tak formal dalam kelas. Dan pada masa itu tuan-tuan dan puan-puan diminta untuk menyerahkan borang-borang yang kami lampirkan pada tuan-tuan itu ada satu borang ini saya sebut dengan borang PB1, PB2, borang imunisasi, borang maklumat murid, ada penyata pendapatan dan sebagainya supaya memudahkan tuan-tuan dan puan-puan lah. Cuma ada satu lagi yang nak maklumkan, bila masuk tahun 1 hari pertama ada sedikit pembelian dan tuan-tuan kena buat bayaran untuk buku peraturan sekolah dan buku fail maklumat murid dalam anggaran harga 7 bilik sahaja, dibayar pada guru kelas. Dibayar pada guru kelas bersama dengan borang-borang. Okey. Untuk pengisian borang itu, saya nak maklumkan sedikit tentang borang PB1. Saya rasa dekat tangan tuan-tuan ada PB1 dan PB2. Borang PB1 adalah borang penyataan perakuan pendapatan yang ada slip gaji. Borang PB2 adalah borang penyata pendapatan yang tak ada slip gaji. Maknanya kita pergi kerja orang bayar macam tu je, bayar tunai, tak ada slip gaji, ataupun dia kerja sendiri. Okey, baik, saya nak jelaskan tentang borang PB1. Borang PB1 borang penyataan perakuan pendapatan oleh ibu bapa. Kalau tuan-tuan ada payslip penyata gaji, tak ada masalah, kita ikut saja penyata gaji. Begitu juga dengan pekerja swasta, dia ada penyata gaji, ikut saja pendapatan itu. Cuma dalam penyata gaji itu kadang-kadang orang tak faham. Di bahagian tuan-tuan baca sikit, di bawah tu, di bawah sekali dia ada tidak termasuk allowance tidak tetap. Allowance tidak tetap. Ini saya cerita. Allowance tidak tetap dengan kerja lebih masa OT. Okey, pendapatan yang tuan-tuan tulis pada buku PB1 nanti, walaupun ada slip gaji, tulis pendapatan yang bersih, maknanya tak termasuk allowance tidak tetap, tidak termasuk OT. Contoh, gaji 500, allowance kehadiran 200. Tiba-tiba hari ini tuan-tuan tak hadir bulan ni, allowance 200 hilang. Dia tak dikira sebagai allowance tetap. Tapi bagi kerajaan, pihak kerajaan kita ada allowance rumah, allowance khidmat awam. Dia itu dibagi kat kita sampai pencen. Dia itu kita panggil allowance tetap. Di sini ada sisi, ada kali saya cakap menentu kan. Itu supaya tuan-tuan akan layak jika pendapatan tuan-tuan berada pada paras garis kemiskinan tahun 2019. Nanti saya tahu berapa jumlah dia. Dia kadar makanan 1,169. 1,160 sikit je lah. Maknanya tuan-tuan kalau gaji 3,000, anak 5 confirm tak dapat. Kan? Gaji 1,500, anak 3 tak dapat. Maknanya dia nak pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita ni pendapatan ibu campur pendapatan ayah, bahagi dengan berapa tanggungan. Tanggungan macam mana tanggungan? Termasuk ibu dan ayah. Ada orang tulis dia tak masuk ibu ayah. Ada di kada tanggungan dia bagi dia bagi anak dia 4 orang, tanggungan 4. Habis tu dia tak makan. Suami isteri dia tak makan. Tak. Kalau anak 4, maknanya tanggungan kita 6. Termasuk ibu dan ayah. Sebab saya cek orang, ada yang begitu. Bila saya tengok orang lah,
Tengok dia ni, dia bagi 3 tau. Bila dia bagi 3, saya telefon juga parent tu. Kak, anak berapa? Dia kata anak 2. Kan? Pasal apa dia tulis 3? Dia saya keliru kat tu. Patutnya bila anak 2, tanggungannya 4. Dia jadi 3 tu sebab apa? Dia kata ibu tunggal. Jadi tak ada lagi tak kira suami. Biasanya lah kes-kes perceraian, dia orang akan abaikan lagi satu penjaga kedua. Dia tak akan letakkan pendapatan kes. Saya bukan kerja menyiasat. Saya dah beritahu dengan rakan-rakan guru saya, kita bukan penyiasat. Kita adalah orang yang mengisi maklumat. Sebab tuan-tuan mengisi borang PB1 dan PB2, pengesahannya bukan dilakukan oleh guru besar saya, bukan. Dilakukan oleh ketua kampung, tok batin, pegawai kumpulan A yang mengetahui tentang latar belakang tuan-tuan, penghulu. Jadi kami percaya pada institusi, percaya pada penghulu. Penghulu kata betul lah si ahli ini pendapatan dia 1,500. Kita akui. Saya tak benarkan cikgu saya menjadi penyiasat. Saya cuma benarkan menjadi pengisi maklumat yang tepat. Kita tak nak isu. Bila mak dia mengaku, tok penghulu mengaku, benda itu sah. Benda itu sah. Jika orang lain nak komplain, bukan pada saya, bukan pada guru besar. Komplain penyataan pendapatan, jika tuan-tuan tahulah, kepada orang yang mengesahkan. Baik. Masih lagi dengan bantuan kita di sekolah kita. Di sekolah ini kita ada bantuan R&D, DAB, bantuan amal sekolahan, KUAM. Kita 3 lah yang biasa. Satu lagi dah susu. Dapat R&D, otomatik dapat susu. Ini dikira ada 2 lah tadi berkenaan dengan parah garis ke-9 1169. Contoh 1169. Contoh dia anak 4, anak 3 orang. Maknanya tanggungan dia 3. 1169 bagi 3. Untuk layak pendapatan per kapita, dia tidak melebihi 11169. Satu lagi ialah tidak melebihi RM310. RM310 per kapita. Maknanya kita dah campur, bahagi dengan campur anak, bahagi dengan duit kita yang ada, jumlahnya RM310 ke bawah. Kita akan pilih dia sebagai penerima R&D, bantuan susu, KUAM. Dan KUAM bukan kita yang luluskan. KUAM diluluskan oleh pihak kementerian berdasarkan maklumat yang ada dalam sistem APDM. Kita dapat daripada kementerian terus. Untuk BAP, sekolah putuskan. Sebab kita tengok pendapatan ibu bapa dululah. Yang tahun 2021 bawah 3,000 otomatik dapat. Kan? Bawah 3,000 saja semua dapat. Tahun ni kerajaan baru, Perdana Menteri baru, ada aja anak dapat semua. Tak ada siapa yang tak dapat. Tahun 1 kita tunggulah. Selepas ini, biasanya pada tahun-tahun yang lepas, pengalaman tahun lepas, saya tak ada tahun ni ya. Pengalaman tahun lepas, apabila murid darjah 1, nama dah tercatat dalam APDM mulai 20 hari bulan 1, nama anak perempuan dah ada dalam sistem. Kita, kalau kerajaan ataupun pihak kementerian akan beritahu untuk kita daftar anak tuan perempuan untuk dapat bantuan. Tuan-tuan akan dipanggil sekali lagi untuk dapatkan wang 150. Kalau anak kembar 2, 300. Kembar 3, 450. Otomatik. Tak payah tengok payslip. Tapi borang PB1, borang PB2 yang saya edarkan tetap kena bagi. Tetap kena bagi. Okey, boleh ya? Tapi kalau anak-anak tuan-tuan perempuan, tuan-tuan layak, contohlah pendapatan tuan-tuan dan perempuan RM310 1 sen. Saya nak tolak. Saya nak tolak. Dia tak garis. Tapi macam kita main bola lah, menang sedikit, kira menang juga. Lebih RM1, kira lebih 1 sen, kira lebih juga. Saya terpaksa tolak walaupun dengan hati yang rasa macam sangat kesian. Sangat kesian. Saya dapat data tu, ada budak RM311 tahun ni. RM311. Tahun lepas dia dapat RMP.
tahun ni sebab pendapatan dia RM311. Sebab itu kita letak border lain. Macam kita bawa kereta lah 110, 101, 111, sama tak sama. Kesian tak kesian. Kan? Kita macam tu juga. Saya perasaan cikgu lain pun serupa. Kita rasa kesian macam mana nak tolong. Nak tolong adalah daripada pendapatan. Saya tak boleh nak ubah. Sebab benda tu data dilihat oleh KPM. Sebab kita cikgu akan isi maklumat, data tu atas talian dilihat oleh semua orang yang ada akses PPD dan sebagainya. Dia biasanya dia akan datang rezeki lah. Kalau datang untuk cross check, dia kata semak silang. Dia minta borang yang tuan-tuan ni bagi dengan borang yang kami masukkan isi maklumat dalam PDF. Kalau saya bagi tuan tak layak, busuk. Saya kena marah, busuk kena secas. Jadi kita jagalah benda-benda macam tu. Kita nak tolong, mungkin kita tolong dari segi lain. Katakan tuan-tuan dan puan ada masalah-masalah yang kewangan yang sangat rumit, kita boleh bincang lah. Encik Faizal pun ada di sini, kita boleh bantulah. Encik Faizal, kita boleh bantulah setakat yang kita boleh bantu. Mungkin kita panjangkan saluran ni kepada adun, kita parlimen dan sebagainya. Tak ada masalah. Cuma yang penting sekali bila kita daftar anak ke sekolah, pastikan anak hadir ke sekolah. Okay? Kita daftar di SK Gopeng, Taman Gopeng Baru, hadirkan anak ke sekolah di SK Gopeng, Taman Gopeng Baru. Saya tak nak bila ada daftar hari pertama, lepas tu hilang setahun. Saya ada kes, hilang setahun. Alasan tak sekolah di rumah. Kalau sekolah di rumah, boleh kan di sekolah tu, rumah tu sekolah tuan-tuan. Tak payah pening kepala saya dengan ni. Bukan saya pening kat mana, tak datang sebenarnya kurang lagi susah, lagi senang, ajar sikit. Tapi kita ni dasar pendidikan wajib, saya sudah sikit. Panjang ni boleh kita cakap. Dasar pendidikan wajib 2003. 2003 PKD 2003. Ibu bapa boleh dipenjarakan 6 bulan jika tak hantar anak ke sekolah. Atau denda RM5,000. Atau dua-dua sekali. Kena RM5,000 masuk penjara 6 bulan. Penalti dia panggil. Penalti RM5,000, penjara 6 bulan. Maklumkan itu betul maklumat. Cuma bila anak kita didaftar ke sekolah saya, di sekolah kita lah ni sekolah kita, hadirkan anak kita di sekolah kita. Jangan sampai 6 bulan tak hadir. Kami pula kena jadi apa? Pergi ke rumah-rumah mencari. Jadi dia katakan dia nak buat homeschooling. Homeschooling tuan-tuan ada. Tapi dengan syarat kita kena maklumkan, bukan dengan saya, bukan dengan guru besar, bukan dengan PPD, bukan JPA, maklumkan dengan kementerian. Bawa bukti bahawa anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ancaman keselamatan. Tuan-tuan kena ada duit untuk gaji cikgu yang diiktiraf. Bukan cikgu yang ambil tuition tepi jalan tak. Cikgu-cikgu yang belum masuk, tak ada kerja ambil tak. Cikgu yang mempunyai sijil perguruan ikhtisas. Kena ada itu. Lepas tu di sekolah dia tak boleh pergi tuition di tempat-tempat lain. Kalau dia ada di rumah dia kena tuition. Tak boleh nampak dia keluar pada waktu sekolah tu tempat lain. Banyak kes. Susah lah sebenarnya. Tak ada pun sebenarnya isunya. Ada anak yang sakit kronik, maknanya tak boleh berhubungan dengan orang lain. Dia kena duduk, maknanya terkawal lah di rumah saja. Itu baru boleh. Tapi kalau di sekolah tak boleh. Kita ada sistem kehadiran yang kita akan catat kehadiran tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan tiap-tiap hari. Sini ada cikgu kan, faham? Tapi saya cerita untuk umum. Hari kita akan kalau pukul 12 data belum diisi, PPD akan telefon. Kita ikut busuk lah. Cikgu, hari ni tak isi lagi kehadiran cikgu, so hantar kat saya, tak isi lagi. Saya pun pergi kat cikgu kelas, mengapa tak isi? Saya mana boleh tengok, busuk pun tak boleh tengok. Yang tengok semua kelas. Ini isu pada kita. Dan saya nak maklumkan lah tuan-tuan dan puan, kehadiran sekolah kita, saya bagi tahu kita ada lebih kurang 585 orang. Saya bagi peratus dia. Tak hadir, yang hadir ke sekolah 86%, 87%. Tuan-tuan kira berapa tak hadir?
Kena kira. Maknanya kita ada murid yang tak hadir satu hari untuk sekolah kita ni lebih kurang 80 orang ke 70 orang. Betul tak? 70 orang datang. Saya dulu di sekolah kecil 100 orang, 103 orang. Tak datang 10 orang saya rasa sikit. Tapi kalau kira peratus, banyak. Tapi jumlah tak banyak. Saya tak suka kalau manusia, sebab dia melibatkan nyawa, kita tak dikira persen. Kata 100,000 orang, 10% dia mati, kita tak rasa apa. Tapi kalau kita jumlah 10,000, 1,000 orang tak mati, 7 orang. Betul tak? Jumlah murid, kalau kita 3%, alah tak apa, SK Kopek yang tak hadir baru juga ni 10%. Nampak sikit. Tapi kalau kira jumlah budak yang nilai nyawa, ilmu yang perlu disampaikan pada dia untuk terima, dekat-dekat 80 orang, 100 orang. Mana anak kita nak pergi selepas ni? Saya rasa ibu bapa, saya pun ada anak sama lah macam ibu-ibu anak. Kuasa yang paling kuat adalah kita lah di rumah, kan? Saya senang aja kalau nak saya, selagi mana saya memberi dia pendapatan, bagi dia makanan, bagi minuman, perlindungan dan sebagainya, saya ditatul. Maknanya you kena buat apa yang sepatutnya seorang budak buat. Budak-budak ni dia senang je, dia boleh makan mak ayah. Betul tak? Dia lagi bijak. Mak tak boleh makan, dia ayah. Betul tak? Ayah lembut. Biasa dalam rumah ni tak ada, jarang ada dua-dua yang tegas. Ada satu yang lembut. Budak kalau dia tahu dia lembut, dia tahu. Mesti dia kata mak tak boleh, ayah boleh. Ayah kalau dah lembut untuk anak-anak, ayah silap. Saya selalu berpandangan bahawa saya pegang benda-benda lah. Kalau mak bapak susah, anak-anak senang. Mak bapak senang, anak-anak susah. Tuan-tuan balik fikir keadaan saya, kena fikir banyak lah. Saya bagi contoh senang, kita dulu saya ambil lah, bapak saya susah, kan? Kami nak buat apa semua kena ikhtiar sendiri. Kalau nak belajar, kena usaha sendiri. Kalau tak dapat. Jadi kita lebih independen, berdikari. Anak-anak sekarang, bapak muda, bapak senang kan? Anak-anak apa? Bilik kom. Dalam bilik setengah ada TV, handphone seorang satu. Apa keselesaan dia? Duduk rumah dia dapat semua. Dia tak kisah pun tak pergi sekolah, sebab dia boleh hidup di rumah. Betul tak? Dulu kan, dulu zaman-zaman anak-anak kita lah, dalam bilik bunyi, di belakang pokok dan sebagainya. Tembak mati. Aduh, perkataan-perkataan yang pelik-pelik keluar dari dalam bilik. Betul tak tuan-tuan? Anak-anak kita betul tak? Dia cakap dengan kawan dia di lain, main secara online. Sekarang dia bunyi lain pula. Cik Bezal, main apa? Anak main dua-dua gitu. Anak saya balik bunyi. Apa intai. Dulu kita marah dia apa pasal cakap sorang-sorang maki sorang-sorang. Sekarang dia tak bunyi, dia bunyi tek. Itu 2 pagi. Kita jadi pelik tau, Tapi sekarang pelik tu nampak macam mengatakan, saya pakar psikologi mengatakan permainan itu boleh menenangkan minda, tapi saya rasa merosakkan anak. Psikologi macam-macam lah, dia orang kata, saya baca juga lah. Tapi boleh main, tapi secara terkawal. Saya ada anak sama macam tuan-tuan, sama juga lah. Apa isu yang saya ceritakan tentang saya. Mungkin berlaku dengan anak-anak tuan-tuan. Maknanya kita ni serupa. Cuma saya kata tadi, kita bapa, kita adalah orang yang akan menentukan masa depan anak kita. Kita kena ada sikit diktator. Kita tak boleh mentah kan? Kalau tak ada sikap diktator, sikap diktator untuk perkara-perkara yang tertentu, untuk pendidikan, berkeraslah. Anak tak datang, bawa je lah. Kami dengan Cik Nurul ni selalu cakap, datang lambat tak apa, Cik Nurul kan. Tapi dia kan ambil hari-hari datang lambat, letih lah kita. Sesekali dia tak boleh berunding dengan anak untuk kesejahteraan kita lah seterusnya. Okey, panjang saya cakap. Cuma kalau ada isu lah, apa-apa isu lah di sekolah ini, kami sebenarnya dengan hati yang terbuka lah.
saya boleh dihubungi. Janganlah pukul 12 malam kata kan. Kalau 10 malam tu kira okey lagi lah. Terbuka, boleh jumpa di sekolah, di jalan, di pasar sebab saya orang tempatan. Cikgu lagi guru besar dia orang luar tempatan sikit. Tapi familiar di kawasan ni. Cik Faizal pun orang sini, saya duduk Cilituh je kan. Asal isteri orang Sumitik. Jadi dah, walaupun orang Kedah dah 28 tahun duduk di sini. Jadi kira orang tanya saya, cikgu nak balik kampung tak? Saya nak kubur di Pintu Padang. Maknanya apa? Kita dah kekal kat sini, nak rumah pun di sini. Anak pun tak tahu balik kampung, tak tahu nak kawan dengan siapa dah. Jadi untuk memudahkan urusan tuan-tuan dan puan, jika ada masalah besar ke, masalah kecil ke, jumpalah kami. Jumpalah kami. Ada isu anak dengan cikgu ke, rakan dengan rakan ke, yang dahulunya kami. Datang ke kami dulu. Jangan nak lompat. Kita ada rumah kita di sini. Kita lompat pergi JPN, lompat pergi kementerian, cerita benda yang dahulu kepada mereka, kepada kami. Kita akan panjangkan benda tu mengikut proses supaya sekolah kita ni berada dalam keadaan yang baik. Orang nampak baik, kita duduk baik, nampak baik, tengok baik. Duduk di sini pun seronok-seronok saja. Dan saya harap anak-anak kita yang datang ni pun dia rasa seronok, dia rasa selamat, dia gembira datang ke sekolah kita. Kalau anak tak gembira tu, kamu cikgu, mak bapak saya siap. Apa sebab? Maklum dengan saya. Saya rasa jika ada apa-apa, bolehlah PM saya kan, orang kata PM saya kan, ataupun jumpa direct dengan saya kan di sekolah untuk urusan perempuan dan perempuan. InsyaAllah kita akan memudahkan urusan itu. Mungkin tak boleh bantu sepenuhnya, tapi kita akan memudahkan urusan tuan-tuan dan perempuan. Itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Al-Wahab Iman atas ucapan yang sangat berinformasi sebentar tadi. Seterusnya majlis ini menjemput Tuan Guru Besar kita, Encik Laili bin Syarah, untuk menyampaikan ucapannya. Majlis mempersilakan. Terima kasih kepada Cikgu Wan selaku kursi majlis kita dan merangkap kaunselor di SK Gopeng Taman Gopeng Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia Encik Faizal bin Idris selaku yang di-Ketua PIBD SK Gopeng Taman Gopeng Baru, yang berusaha barisan penolong kanan saya ya, Puan Erni Suzana selaku penolong kanan pentadbiran, Encik Abdul Wahab dan Man penolong kanan Al-Murid, penyampaian pendidikan khas kita yang dapat hadir bersama iaitu Encik Halimi, koko kita tak dapat hadir kerana membawa budak pergi rombongan semalam dan letih, insyaAllah akan bersama kita dalam masa, dan semua guru-guru yang dapat hadir serta semua ibu bapa yang dapat hadir pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang diberkati Allah? Alhamdulillah. Saya mengucapkan ribuan terima kasih ya. Terima kasih sangat-sangat kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dapat hadir pada pagi ini. Dalam daftar kehadiran kita, dalam daftar murid untuk tahun 1, kita seramai 105 orang, tetapi yang ada sekarang hanya 13 orang kita dapat hadir. Ya, mungkin ada masalah dan sebagainya. Tapi saya mengucapkan syabas dan tahniah pada tuan-tuan dan puan-puan, berikan tepukan gemuruh pada tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan yang diberkati Allah. Sekolah SK Gopeng ini merupakan sekolah yang rasanya hebat ya. Hebat di daerah kita selatan dalam zon Gopeng. Sekolah ini merupakan sekolah yang terbilang, yang unggul, yang boleh menggarap kemenjadian murid, keberhasilan murid menjadi murid yang terbilang nanti.
Oleh itu tuan-tuan dan puan, saya mengucapkan sebuah terima kasih dan syukur sangat-sangat kerana tuan-tuan dan anak-anak tuan-tuan dan puan terpilih ke sekolah ini. Ramai daripada kalangan ibu bapa yang ingin ke sekolah ini tetapi tak dapat, seperti mana yang telah diberitahu oleh Cikgu Wahab tadi. Tuan-tuan dan puan, sekolah ini adalah sekolah ada tiap-tiap kelasnya ada 18 kelas, satu tahap, satu tahun, iaitu tahun 1, 2 sampai tahun 6, ada 3 kelas. Kita ada satu kelas DLP dan 2 kelas biasa. Ya. DLP inilah Dual Language Program, iaitu kelas dalam bahasa Inggeris untuk subjek sains, matematik, dan itu biasalah. So sekarang ni, tuan-tuan perempuan, anak-anak tuan-tuan perempuan sekarang telah tengah buat satu ujian saringan untuk memastikan di manakah mereka ditempatkan. Ya, bukan kata program lain tak bagus, tapi DLP ini lebih sikit advance untuk mereka, orang kata, lebih menghayati dan menguasai bahasa Inggeris, terutamanya subjek kritikal iaitu sains dan matematik, ya, yang akan diajar oleh guru-guru kita. Dan kita ada tahun 1 okey, satu tulip dan satu daisy, ya. Sekolahnya di bawah ni kelas ni. Satu kelas lebih kurang 35 orang. Kelas kita santat, santak ya, itu dan padat. So please, saya ingin merayu pada tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah sesi persekolahan 2023 nanti kita akan gubal waktu kehadiran, kita akan masuk lewat sedikit, iaitu 7.45 atau 7.40. Sebelum ni 7.30 kan, kita crowded, terpusu-pusu nak datang ke sekolah. So saya akan gubal semula dan insyaAllah kita akan masuk 7.45 setiap hari, dan waktu akan kita tengoklah, kerana kita mesti memenuhi MMI kita lah, ya, mengurus masa instructional tu. Murid mesti ada cukup waktu belajar dan sebagainya, ya. Dan untuk memantau dan puan, please, setiap hari Jumaat sekolah kita mengadakan program bacaan Yasin, dan tolonglah hantar anak-anak tuan-tuan puan ke waktu tetap, ya. Kita akan mula 7.30 bacaan Yasin. So please lah, yang murid yang beragama Islam selalu datang hadir bersama untuk kita mohon restu pada Allah, dan murid yang bukan Islam kita akan letakkan bersama dengan guru pendidikan moral, ya. Ini penting supaya kita bermunajat pada Allah, supaya kelangsungan kita belajar, kelangsungan keselamatan sekolah kita baik, ya. Murid ceria, sekolah guru sejahtera. Itu kita naklah. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, untuk tahap 1 ni kita tidak ada peperiksaan, ya. Kita hanya menjalankan proses PBD. PBD ni ialah pentafsiran bilik darjah, ya. Pentafsiran bilik darjah akan mula daripada tahun 1 sampai tahun 6, dan bagi tahap 1, murid-murid tahun 1, 2 dan 3 akan kita taksir, ya, berterusan sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran murid. Yang menjalankannya adalah guru-guru, ya. Guru-guru akan tengok, mereka akan tengok pembangunan dan kemenjadian murid. Mereka akan tengok apa je pencapaian murid dari secara formatif dan summatifnya, ya. Ini penting. Kemudian bagaimana pemandangan murid, pemandangan guru pada penulisan, lisan, ya. Kerana ini penting. Kerana anak tuan-tuan perempuan difahamkan semuanya daripada prasekolah, ada mengasuh prasekolah kan. So hendak tak hendak murid-murid ni boleh menguasai membaca, mengira yang ada 3 tunjang, boleh hafal kan masa di sekolah, masa di prasekolah. Oleh itu tuan-tuan perempuan, melalui itu juga murid-murid ini juga akan dijalankan kerja-kerja projek, kuis dan sebagainya untuk menilai standard prestasi bidang-bidang profesional mereka lah, ya. Dan akan dinilai oleh guru-guru untuk menentukan tahap penguasaan, ya. Sebelum ni kita ada markah, ya, sistem markah. Murid dapat A, berapa dapat A, B, C dan sebagainya, ya. Kalau subjek sains, berapa A, berapa B, berapa C. So untuk dalam sistem pendidikan Malaysia, kita hanya ada PBD dan kita ada tahap penguasaan. InsyaAllah setiap tahun kita akan adakan pertemuan waris 2 kali setahun, iaitu
12 tahun tu, dan kita pihak guru akan membincang dengan semua ibu bapa di mana tahap penguasaan anak-anak. Ya. Seelok-eloknya kita ada 6 tahap, ya, iaitu tahap 1, tahap 2, 3, 4, 5 dan 6. Di mana tahap 1 itu tahu saja. So murid tu hanya tahu saja nak buat, ya. Tahap 2 tahu dan faham. Tahap 3 iaitu tahu fokus dan boleh cara berbilang. 4, 5 dan 6 ni biasanya dah arah yang tinggi, di mana murid-murid di tahun 4, 5 dan 6. Ya? Ini penting. Oleh itu mohon sangat-sangat ibu bapa masa anak di rumah nanti, tolonglah ada tindak ikut atau bahasa Inggerisnya follow up. Ya? Semasa guru memberi pengajaran pembelajaran di sekolah, dan tolong tengok apakah yang telah diajar guru nanti, dan tolong buat tindak ikut di rumah. Ya. Untuk pengalaman tuan-tuan dan puan pada sesi persekolahan 2022-2023 ni, yang baru-baru ni lah, ya, ceramai 32 orang, mula 70 orang. Sekarang 32 orang masih lagi tak kenal huruf dan tak boleh baca. So macam mana? Kita mencari titik pertemuan. Kita tak boleh cari titik salahkan orang itu orang ini, ya. Kerana guru memanglah sekolah kita santak pajak yang 35 orang guru, cikgu seorang. Contoh mengajar bahasa. Nak tengok ini, nak tengok ini, nak tengok ini. 35 orang, 35 perangai, 35 tingkah laku yang perlu dihadapi oleh seorang guru, ya. So insyaAllah guru-guru akan dengan penuh iltizam dan efisiennya akan mengajar anak-anak tuan-tuan perempuan. Tetapi tindak ikut kita di rumah kena ada, perlu ada, ya. Kerana 30 orang tadi yang tinggal ni kita boleh menguasainya, membaca dan menulis. Dan saya inginkan sangat-sangat supaya murid tahun 1 sesi persekolahan 2023 ni tidak ada berlaku lagi masalah pembelajaran, ya. Kecuali mereka yang mempunyai ciri-ciri keperluan khas. Kalau ada murid keperluan khas, kita akan diagnose, kita akan uji, dan kalau ibu bapa benarkan, mereka boleh bersekolah pendidikan khas di sebelah, ya, dan mereka akan mendapat allowance sebanyak RM980 setahun. Apa nak lagi, ya? Kemahiran diajar, PDP diajar, dan ada allowance untuk murid-murid yang berkeperluan khas ini. Tapi insyaAllah saya difahamkan rata-rata anak tuan-tuan perempuan adalah normal. Oleh itu tidak ada masalah untuk kita belajar dan terus belajar, ya. Untuk memantau tuan-tuan perempuan, sehubungan dengan itu, saya ingin sangat-sangat, kerana sesi persekolahan sekarang di ujung-ujung tahun ini kita ada perpisahan sesi ujung tahun, ya. Perpisahan digubal oleh pihak lembaga Kementerian Pelajaran Malaysia, ya. Sebelum ni hanya PPD saja, tetapi digabungkan juga dengan peperiksaan yang digubal oleh pihak lembaga. Pengetahuan, knowledge, kemahiran dan semua itu, makan kebat dan sebagainya daripada soalan daripada lembaga. Oleh itu, kita tidak adalah tindak ikut untuk mencontohi murid-murid yang berada di sekolah-sekolah kluster kecemerlangan. Contohnya kalau di Pekan Selatan ni, SYS, TIWA, ya, Homburn dan sebagainya. Amalan belajar berterusan itu diperlukan, ya. Oleh itu tak nak kita kena ada modul kerja di rumah, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, pihak sekolah akan bekalkan modul kerja di rumah. Kita akan mulakan penjualannya pada 6 hari bulan 3 hingga 17 hari bulan 3 sebelum sesi persekolahan dibuka, ya. Sesi persekolahan akan mula pada 20 bulan 3. Tahun ini Kementerian Pelajaran telah bagi kita sebulan bercuti. So masa ini tuan-tuan perempuan dah boleh datang ke sekolah, kedai buku buka, boleh beli peralatan sekolah sana, buku tulis dan sebagainya, dan dengan hubungan pejabat kita boleh beli modul kerja murid, ya. Nanti kita akan masuk dalam WhatsApp tuan-tuan perempuan, ya. Lepas ni masa anak tuan-tuan perempuan telah disaring sekarang, dan kita akan tubuhkan keperluan WhatsApp, dan apa-apa keperluan sekolah kita akan masuk melalui WhatsApp lah, ya, untuk mengelakkan paperless lah, ya, untuk khidmatkan kertas. So tuan-tuan perempuan kena alert, kena perhati, kena peka setiap hari dalam WhatsApp kelas, ya. Boleh tengok situ.
So tuan-tuan dan puan, kemenjadian murid ni penting. Walaupun kita dah kata murid ni okey, tapi kita tak. Apabila mereka sampai daripada tahun ke tahun 6, mereka ni menjadi pelajar yang terbilang. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok contoh, ya, idola keluaran SK Kopi Taman Kopi Baru yang sebelah pagar dekat kantin. Lebih kurang 16 orang murid-murid sekolah kita telah berjaya pergi ke sekolah berasrama penuh, sekolah integrasi dan sebagainya. Ya, ini merupakan yang pentingnya asas. Asas adalah mula daripada tahun 1. Kalau tahun 1 kita tidak gugup, mana mungkin murid daripada tahun yang keluar nanti boleh berjaya. So tidak ikut kita, ibu bapa kena main peranan penting. Tak apa cikgu, budak di tahun 1 tak boleh. Kalau asas tidak gugup, kita akan terjun, kita akan jatuh, kan? Kita mesti mantap asasnya, ya. Seperti mana tadi kata Cikgu Wahab, kita mesti ada manage anak kita dengan sebaik mungkin, ya. Terutama sekali saya tahu, kita sayang anak-anak, kan? Dan kita beli gadget bagi anak main gadget, ya. Okey, bagus, tapi kena atur urusan mereka. Jangan terus-menerus main gadget, main handphone. Kerana yang pentingnya mereka membaca. Ya. Kedapatan sekarang seperti saya ulang lagi sekali, ada 30 orang murid lagi tak boleh baca ni. Macam mana? Siapa nak tersalahkan? So please, bagi murid main-main juga, tapi kita kena pantau, belajar dan terus mengajar dan belajar. Ya. Kerana ini merupakan KPI PPD Kedah Selatan dan KPI saya. KPI itu apa? Key Performance Indicator, ya, iaitu kayu ukur saya di mana pencapaian akademik murid-murid perlu diutamakan. Oleh itu tolong sangat-sangat siapa yang murid masuk dapat DLP, alhamdulillah, yang tak dapat pun tak apa, syukur sangat-sangat, tapi teruskan belajar. Ulang kaji pelajaran di sekolah. Guru buat di sekolah dan ibu bapa buat di rumah. Tolong buat ada tindak itu, ya. Kerana ini penting untuk menjadikan murid itu lebih mantap. Tahun 1 dah okey, tahun 2 dah tak masalah, tahun 3 dah okey. Dan untuk teman-teman tuan-tuan perempuan, kita ada 26 orang murid lagi tahun 1 sampai tahun 4 yang masih dalam kelas pemulihan. Bayangkanlah, 26 orang, bukan sedikit. Itu merupakan KPI saya juga. Apa yang telah terjadi pada murid-murid? Ya, guru mengajar, tapi mereka tak dapat. Terpaksalah Puan Hasnah ajar, ya. Oleh itu minta juga lah sokongan tuan perempuan. Tengok anak-anak kita bila murid balik ke sekolah, daripada rumah ke rumah, jangan campak je beg, tengok balik apa yang mereka buat di sekolah dan belajarlah dengan mereka bersama-sama, ya. Itu penting. Dan untuk tuan-tuan perempuan, sekolah ini terbilang tersohor. Pada sebelum kita ni, sebelum ada zaman Covid dan sebelum berakhirnya UPSR, sekolah ini merupakan penguat peratus murid yang bagus, ya. Dalam UPSR 15 orang, 16 orang setahun. So untuk keterusan itu, kelangsungan itu, mohon sangat-sangat kita naikkan nama sekolah kita. Kalau kita sayangkan sekolah Koping, SK Koping Taman Koping Baru, terus kita tingkatkan iltizam kita supaya murid kita terus belajar dan mendapat ilmu yang terbaik. Saya tak mahu, ya, saya tak mahu dengar lah ada keluaran dari SK Koping Taman Koping Baru ni yang orang kata pelajaran dia merosot, ya. Saya tahu tuan-tuan perempuan memang ada masalah kadang bekerja dan sebagainya, tapi luangkanlah masa anak-anak kepada anak tuan-tuan perempuan. Kalau kita sayangkan anak, inilah aset kita, ya. Kalau anak kita tidak ada nilai-nilai tambah dari segi akademik dan sebagainya, kita rugi. Ya, warnakanlah kain putih itu anak-anak tuan-tuan perempuan ke tahap yang baik, coraklah mereka kepada yang terbaik supaya mereka menjadi insan yang kamil apabila keluar ke sekolah menengah nanti, ya. Yang penting pada asas ni, tahun 1 ni kena mantap. Begitu juga dengan kehadiran murid. Bagaimana Cikgu Wahab kata tadi, kita akan adakan ziarah cakna kepada tuan-tuan dan perempuan kalau anak-anak tak hadir ke sekolah, ya. Kena hadir tuan-tuan perempuan. Kebiasaannya hari Isnin. Kalau hari Isnin memang anak-anak kita lihat nak pergi sekolah, betul tak? Malah kena Sabtu Ahad dah cuti, hari Isnin dia membangunlah.
So please, pujuk anak-anak tuan-tuan perempuan kena hadir ke sekolah. Ada kebangkalian tidak hadir ke sekolah ni dua perkara. Pertama, malaslah. Kedua, tak siap kerja rumah. So hari Sabtu Ahad, tuan-tuan perempuan tengok kerja rumah anak. Ya? Jangan biarkan anak tak siap kerja. Bila mereka tak siap kerja, mereka dah takut datang ke sekolah. Inilah membuatkan peratus kehadiran murid merosot. KPI PPB 95% setahun, ya. Tetapi kebelakangan ini kehadiran murid SK Gopeng Taman Gopeng Baru 89, 90. Nak capai ke 94-95% itu susah. Ya. Yang dipersoalkannya, tuan-tuan PPB akan persoalkan pada guru besar. Ya. Guru besar akan membincang dengan Cikgu Wahab dan semua guru bagaimana nak mengatasi masalah. Minta sangat-sangatlah, ya. Kalau boleh kawan kita pada orang asal Ulu Jelintu pun please kena hadir ke sekolah. Saya wawarkan kalau lambat sikit pun tak apa. Kerana kehadiran ini akan masuk dalam pengkalan data murid PDM dan dihantar di-generate ke peringkat kementerian, ya. Kalau lambat hantar, sekolah akan naik nama. Kalau peratusan merosot pun sekolah akan naik nama yang tak baiklah. So, mahu tolong sangat-sangat please tuan-tuan perempuan bekerjasama dengan sekolah supaya meningkatkanlah kehadiran murid, peratus kehadiran murid kena bagus, kemudian kena ada pencapaian akademik, jangan lagi murid yang ada buta 3M. Ya, tolong sangat-sangat. Dan begitu juga untuk murid tahap 1 ni kita tidak ada lagi co-curriculum kerana murid tahun 4, 5, 6 ada co-curriculum di mana esok sampai ke tahun 6 kita ada PAGSK pencapaian murid, ya. Kemudian kita ada kita ada kaunseling, kita akan tengok dia punya berat badan sebagainya. Jaga pemakanan anak-anak, ya. Ini penting supaya nanti anak-anak kita tidak lapar selesai sekolah, ya. Please sediakan makanan yang sempurna untuk anak-anak kerana saya takut apabila sampai ke sekolah anak lapar dan tidak bersedia untuk belajar dan tidak memuaskanlah, ya. Kalau anak tuan-tuan perempuan dapat masukkan dalam rancangan makanan tambahan, alhamdulillah, ya. Tapi kalau tak ada, tolong bekalkan duit untuk membeli makanan, ya. Dan begitu juga tuan-tuan perempuan, saya harap pada hari pertama nanti, hari persekolahan pada 20 bulan 3, semua murid-murid mestilah pakaian sekolah yang teratur. Dan kita tengok, kita akan masuk dalam WhatsApp sama ada nak pakai t-shirt atau pakai tanda nama dan sebagainya, ya. Dan please pada hari itu pujuk anak tuan-tuan perempuan dan tidak adalah ngomong sangat-sangat, tak adalah budak dah menangis pada hari pertama persekolahan. Ya, tak ada dah. Sebab mereka pun dah ada prasekolah, kan. Persediaan mengajar murid itu dah ada. Dan tuan-tuan boleh perempuan boleh hantar ke sekolah, tapi kalau boleh biarkan pihak guru yang akan menguruskannya, ya. Kerana kita takut berlaku murid menangis dan sebagainya. Ya, kita disiplinkan kerana program transisi akan dijalankan selama sebulan di sekolah. Murid-murid tahun 1 ni akan tengok kenal guru, ya, akan di mana nak tengok tandas dan sebagainya, ya, diatur, diasuh dan sebagainya untuk mereka orang kata membuatkan tapak yang sesuai untuk mereka melanjut ke sekolah yang lebih mendalam lagi lah, ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, di kesempatan ini juga kita akan mengadakan musyawarah agung PABG pada 13 Mei 2023 nanti, ya. Oleh itu, alhamdulillah kedatangan begini memang saya alu-alukan. Oleh itu, kalau boleh masuk musyawarah agung esok, datanglah seramai atau lebih lagi. Ini murid tahun 1 baru. Dan kita ada 500 lebih, ya. Campur dengan prasekolah dan aplikah, kita ada 630 orang murid. Ramai datang. Kita berbincang bersama-sama untuk menjadikan sekolah kita sekolah yang sejahtera, yang keterampilan dan sebagainya. Apa idea-idea dan buah fikiran kota perempuan kita akan dimusyawarahkan nanti dan kita ambil satu natijah apakah yang perlu kita buat untuk kemantapan murid-murid kita dari segi kurikulum, koko dan sasiah, ya. Untuk makluman tuan-tuan perempuan, sekolah Gopeng ini bukan calon-calon sekolah. Dari segi kurikulumnya, alhamdulillah, semasa saya menuju ini, tahun lepas ini sekarang, ada sekolah kita, wakil murid kita sampai ke peringkat Malaysia, ya, pertandingan sepak takraw, wakil negeri Perak.
Dan baru ni kita dapat nombor 1 Johan ya, di bawah umur 11 tahun bola sepak ya, peringkat PPD kita Selatan. InsyaAllah Popo meningkat. Akademik akan cuba dari sekarang ya. Dan itulah harapan saya, kemanjadian murid kita diteruskan dari masa ke semasa. Walaupun saya akan bersara, orang lain akan teruskan. Jadi inilah merupakan wadah perjuangan seorang pemimpin dan semua guru-guru yang akan mengajar anak tuan-tuan perempuan. Tetapi di bab urus tanggungjawab tuan-tuan perempuan jangan pinggirkan, jangan disampingkan. Kena tengok anak-anak tuan-tuan perempuan ya. Kena sama-sama kita sederap selangkah bersama-sama untuk menjadikan murid-murid kita, anak-anak kita murid yang terulung ya, teragung yang terbaiklah ya. Dan sekurang itu juga saya mohon sangat-sangat apabila tuan-tuan mengisi borang-borang yang telah diberikan oleh pihak, pastikan kalau hendakkan bantuan RMT, susu sekolah sebagainya, pastikan murid-murid ini per kapitanya tadi 310 ya, dan pendapatan taraf kemiskinan ialah RM1,169 ya. Nanti dah salah isi bawa jumpa kami, susahlah kita nak tolong kan. Kita kata Tuhan tadi salah, tetap salah, tak boleh nak tolong dah. So pastikan betul-betul kalau inginkan RMT, rancangan makanan tambahan yang bernilai RM3.5 tu, pastikan benda ni betul-betul ya. Pastikan pengisian borang tu kena buat elok ya. Kalau tak faham, jumpa si dua hal ya, dan dapat pengesahan daripada penghulu, ketua kampung dan sebagainya ya. Kerana sebelum ni kita takkan masuk data dah. Dan apabila siap esok, baru kita masuk data berapa murid tahun 1 yang layak untuk mendapat rancangan makanan tambahan. Apabila murid dapat rancangan makanan tambahan, automatically akan dapat program susu percuma ya. Ini untuk bahan-bahan yang berkhasiat supaya murid-murid kita mentalnya bagus, fizikalnya mantap dan boleh tak adalah daya tahan sakit itu kita akan kekalkan. Itu yang pentingnya ya. So tolong isi borang-borang dengan sempurna. Siapa yang belum lengkap tolong lengkapkan. Apa juga persetujuan untuk rawatan dan sebagainya ya. Dan tuan-tuan perempuan, sekolah saya ini terbuka. Sila datang ke sekolah. Apa juga pandangan, saranan dan aduan, beritahu kami ya. Seperti mana kata ketua tadi, jangan kita terus-terus ke atas saja, kerana pihak atas akan terus ke bawah ya. Apa masalah murid kita bentuk bendung bersama, kita kaji bersama dan kita jalankan bersama ya. Minta sangat-sangat kedatangan tuan-tuan perempuan ini sebagai satu orang kata ukhuwah perpaduan untuk kita menjalankan sebarang aktiviti, sebarang program untuk kelangsungan anak-anak kita ya. Anak-anak kita di tempat kita lah yang akan mencoraknya. So minta sangat-sangat atur dengan hari kita datang untuk murid datang ke sekolah ya. InsyaAllah 7.30 tu murid-murid kena hadir ya, dan ikutlah disiplin dan perancangan sekolah dan semasa-semasa. Dan apa juga berita dan info-info terkini kita akan masukkan ke dalam WhatsApp grup sekolah ya. Tuan-tuan perempuan boleh tanya dari situ semasa-semasa ya. Pagi ini itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya mohon sangat-sangat tuan-tuan perempuan, kehadiran kena mantap ya. Akademik murid pun kena bagus, kena teruskan perjuangan, teruskan belajar, dan kita mahukan murid yang keluar produk daripada SK Gopeng Taman Gopeng Baru ini adalah murid yang gemilang, terbilang dan terhebat di Kuta Selatan ya. Oleh itu saya ingin mundur diri, yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz atas ucapan yang begitu bersemangat sekali ya. Itulah Tuan Guru Ustaz kita, Cik Lady Bensyara. Dengan berakhirnya ucapan Tuan Guru Ustaz sebentar tadi, kita telah berada di penghujung majlis. Untuk pengetahuan semua, setelah habis majlis ini, ibu bapa bolehlah menunggu anak-anak yang sedang menjawab peperiksaan di sekitar kawasan sekolah. Untuk Tuan Nurul Amirah binti Rosli, Puan Nurul Amirah binti Rosli, selepas ini mohon untuk berjumpa Cikgu Halimi, Guru Penolongan dan Pendidikan Khas yang berada di hadapan Dewan. Saya bagi pihak Tuan Guru Besar ini memohon ampun dan maaf
Sekiranya sepanjang kami menjalankan majlis ini ada silap dan salah. Di atas dahan burung terpuang melihat tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua. Di lain masa berjumpa lagi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul tak? Tak tahu.